على آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Fadailu syahr Ramadan, kelebihan bulan Ramadan. Kelebihan bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama Ramadana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu Bukhari wa Muslim wa zada an-Nasa'i fi riwayatihi wa ma ta'akhkhar wa qad akhrajaha al-imamani Ahmad wal Malik. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan semata-mata kerana keimanannya kepada Allah dan mengharapkan keredaan Allah Ta'ala, maka diampunkan baginya barang yang terdahulu daripada dosanya. Maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan semata-mata yakin dia kepada Allah, yakin dengan janji-janji Allah Ta'ala, yang yakin dengan apa yang disediakan oleh Allah, dan berpegang semata-mata kerana mencari redha Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka maksud dosa-dosanya diampun adalah dosa-dosa kecil. Dosa besar hendaklah ia bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Wa man qama Ramadan, sesiapa yang mendirikan Ramadan, sama ada dia mendirikan Ramadan tadi dengan membaca Al-Quran diperbanyakkan, ataupun diperbanyakkan berzikir, ataupun dia memperbanyakkan bersedekah dan seumpamanya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, dosa-dosanya yang lalu juga diampunkan oleh Allah. Maka yang tadi, yang pertama, siapa yang berpuasa sungguh-sungguh kerana Allah, maka dia berpuasa bersungguh-sungguh dengan arti kata dia menjaga daripada yang pertama perkara yang membatalkan puasa, yang kedua daripada perkara yang mengurangkan pahala puasa. Dia jaga, bukan sahaja menjaga daripada perkara batal, bahkan menjaga daripada perkara yang mengurangkan pahala puasa. Kalau dia bersungguh-sungguh jaga puasa, Allah Ta'ala ampunkan dosanya yang lalu. Dan sesiapa yang memakmurkan bulan Ramadan, di hari Ramadan, sama ada dimakmurkan itu, dihidupkan itu dengan majlis ilmu, berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah dan seumpamanya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah Ta'ala mengampunkan dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatul qadri, sesiapa yang berdiri pada waktu malam yang ada padanya Lailatul Qadar. Allahumma ja'alna min ahli Lailatul Qadar. Allahumma zuqna Lailatul Qadri. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita Lailatul Qadar. Maka sesiapa yang berdiri pada malam itu, dia bangun dan malam itu malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah Ta'ala mengampunkan akan dosa-dosanya. Maka apabila saja dia melakukan amal ibadat di bulan Ramadan, bulan Ramadan dia melakukan ibadah, maka ibadat sunat mendapat pahala seperti ibadat wajib di bulan yang lain. Maka kalaulah di bulan Ramadan itu melakukan ibadat yang wajib, maka bila dia melakukan ibadat yang wajib digantikan oleh Allah Ta'ala, di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala menggandakan. Ada yang mengatakan 70 kali ganda, tetapi wa ana ajzi bihi, Allah Ta'ala mengatakan aku akan membalasnya kebaikan orang yang melakukan ibadah di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini apabila seorang itu melakukan ibadat, pahalanya digandakan.
Dan bukan sahaja pahalanya digandakan, bahkan diampunkan akan dosa-dosanya berdasarkan pada hadis yang lain. Maka Allah Ta'ala beri pahala yang berlipat kali ganda. Dalam waktu yang sama Allah Ta'ala mengampunkan akan dosa-dosanya. Moga-moga kita di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala mengampunkan akan dosa-dosa kita. Dan ditambah oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam hadisnya menyatakan ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar, dosa-dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Dosa yang akan datang diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dosa yang akan datang tu dosa macam mana? Antara Ramadan ini hingga Ramadan tahun depan. Antara Ramadan ini hingga Ramadan tahun depan, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa. Bermakna sebelum kita melakukan dosa sudah ada pengampunan daripada Allah. Demikianlah kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Maka antara yang menyebut wa ma ta'akhkhar ini adalah Imam Ahmad dan juga Imam Malik, mengatakan bukan sahaja dosa yang telah lalu, bahkan dosa yang akan datang diampunkan oleh Allah, tapi dengan syarat imanan. Ma makna iman? Imanan tasdiqan bih, benar-benar membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul, meyakini dengan sebenar-benarnya. Wahtisaban yakni fa'alahu muhtasiban lillah, ia melakukan semata-mata kerana Allah. Yang dihendaki adalah Allah Ta'ala sahaja. La yaqsudu bihi ghairuhu, tidaklah dikasadkan yang lain daripada Allah. Maka dia melakukan ibadah kerana Allah Ta'ala. Di hadapan orang beribadat, di belakang orang beribadat. Tanda orang ikhlas dalam ibadat ada 4. Yang pertama, di hadapan, di belakang bersamaan, bahkan kadang-kadang di belakang berlebihan buat amal ibadat. Yang kedua, pujian dan kejian tidak memberi kesan dia dalam ibadat. Orang puji pun dia beribadat, orang keji, orang hina, orang kutuk, orang kata pun dia beribadat pada Allah, tidak memberi kesan sedikit pun. Ini tanda orang ikhlas dalam ibadat. Yang ketiga, seorang itu dia beribadat tapi dia tidak melihat amal ibadat. Setiap kali dia beribadat, dia tak merasa bahawa dia ni banyak ibadat. Sedangkan dia banyak ibadat, dia tidak menghirakan. Walau dia semayang 100 rakaat, walau dia baca Al-Quran 1 bulan 2-3 kali khatam, tapi dia tidak mandang pada ibadatnya. Dia merasakan dia tidak ada amal. Berbeza orang yang tidak ikhlas, amalnya sedikit tetapi sudah banyak amal dirasanya. Orang yang ikhlas, amalnya banyak tapi tidak merasa ia banyak amal, bahkan merasa tidak beramal. Dan yang keempat, orang yang ikhlas, dia tidak suka amal ibadahnya diketahui oleh orang lain. Seandainya diketahui itu, maka ia merasa tidak suka, tidak gembira apabila amal ibadahnya diketahui. Bahkan selagi mana dia tidak, orang lain tidak mengetahui amal ibadahnya, maka itulah dia bergembira dengan Allah Ta'ala. Ini tanda orang yang ikhlas dalam melakukan amal ibadah kepada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang yang ikhlas. Wa huwa yadullu ala takfiriz zunubi al-mutaqaddimati lil 'abdi fa 'alaihi an yasta'nifa al-amal min jadid bi sahabatil baydat naqiyah. ولهذا ورد عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر رمضان بفضله على الشهور وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه النسائي. Maka ini menunjukkan dalil bahawa takfirul zunub, maka dileburkan akan dosa-dosanya yang terdahulu atas hamba. Oleh kerana itu, hendaklah hamba tadi berjinak-jinak ataupun bersuka-suka ataupun bergembira ataupun bersungguh-sungguh dalam melakukan amal, supaya tertulis di dalam safahah dia, di dalam surat amalannya,
sesuatu yang bercahaya, suci, bersih dengan amal-amal tadi, maka dalam satu hadis riwayat daripada Ummu Salamah menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut tentang kelebihan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Man qama ramadhana imanan wahtisaban, sesiapa yang mendirikan Ramadan tadi dengan puasa, dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan infak, dengan belajar ilmu dan seumpamanya, wahtisaban semata-mata kerana Allah, kharaja min zunubihi kayaumi wulidathu ummu, maka keluar daripada dosa-dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Hari dilahirkan oleh ibunya maknanya sang bayi yang lahir daripada perut ibunya suci, tidak ada dosa. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi-bayi lahir dalam keadaan fitrah. Mana fitrah? yakni dalam maknanya dalam keadaan suci. Maka begitulah orang yang bersungguh-sungguh mengerjakan, menghidupkan Ramadan ini, sama dengan majlis ilmu, berzikir, baca Quran, sembahyang tarawih, sembahyang sunat yang sebanyak-banyaknya, kemudian infak fisabilillah, dia makmurkan bulan Ramadan itu. Maka hadis riwayat daripada Ummu Salamah daripada An-Nasa'i mengatakan kharaja min zunubihi kayaumi wulidathu ummuh, maka keluarlah ia daripada dosanya dihapuskan oleh Allah, maka dia seumpama bayi yang lahir daripada buah ibunya, dengan arti kata dia bagaikan bayi yang tidak ada dosa. Inilah kelebihannya. Oleh kerana itu, sibukkan kita dengan makmurkan kita dengan ibadah. Alhamdulillah, pelajar-pelajar tidak ada handphone di tangan. Kalau ada handphone, bimbang juga disibuk dengan WhatsApp, disibuk dengan Facebook, disibuk dengan apa lagi, Instagram dan seumpamanya. Benda-benda itu boleh melalaikan kita. Dan kadang walaupun kita ni buat benda yang baik, maknanya tetapi dibimbangi, dilalaikan oleh Allah, maka masa banyak kita. Kalau kita tidak disibukkan dengan perkara itu, alhamdulillah masa kita banyak. Maka disibukkan dengan baca Quran, zikir dan seumpamanya. Bila mana ada masa kosong, maka disitulah kita mengisinya dengan kebaikan. Tetapi seandainya kita letih, kita mau tidur, maka tidurlah niat untuk menyihatkan tubuh badan kita untuk beribadat kepada Allah. Kalau kita tidur di siang hari, niat untuk kita ini nak cegahkan tubuh badan kita untuk beribadah pada waktu malam. Pastikan apa? Pastikan di bulan Ramadan setiap amalan kita itu hendaklah kita niatkan semata-mata kerana Allah, agar setiap amalan kita itu diberi pahala di sisi Allah. Maka jadilah kita orang yang mendirikan Ramadan. Man qama ramadhana imanan wahtisaban kharaja min zunubihi kayaumi wulidathu ummuh. Maka dia dikira orang yang berpuasa semata-mata kerana keimanan kepada Allah, semata-mata kerana mencari pada Allah, maka keluar dia lah bagaikan bayi keluar daripada perut ibu, tidak ada dosa. Moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqati abwabun nar wa subilatis syayatin. Maka apabila datang saja Ramadan, maka dibuka pintu-pintu syurga. Pintu-pintu syurga itu dibuka dengan arti kata Allah menunjuk jalan supaya orang itu mudah masuk syurga dengan digandakan pahala, dikuatkan ibadat, dilemahkan nafsu dan syaitan untuk kita melakukan ibadat. Wa ghulqatil abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Maka bila pintu-pintu neraka itu ditutup, dengan arti kata Allah Ta'ala akan memadamkan dosa-dosa orang, sehingga dikatakan bahawa ditutup pintu neraka adalah antaranya orang-orang yang layak masuk neraka tiba-tiba disebabkan bulan Ramadan, maka dipadam namanya daripada menjadi ahli neraka menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu bulan Ramadan, bulan yang kita ambil peluang bersungguh-sungguh. Kalau siapa yang tidak mampu qiyamulai di bulan lain, maka qiyamulailah di bulan Ramadan. Kenapa tunggu 10 malam yang terakhir? Kita tak perlu menunggu 10 malam yang terakhir. Peluang disuruh kita beribadah ni bukan pada 10 malam yang terakhir, pada sebulan bulan Ramadan.
Man qama Ramadana, bukan man qama akhir Ramadan. Tapi masyarakat kita banyak memahami 10 malam yang terakhir, 10 malam yang terakhir. Ya benar, 10 malam yang terakhir kita diperintahkan beribadat bersungguh-sungguh. Tetapi bagaimana kita nak bersungguh-sungguh di 10 malam yang terakhir? Di awal Ramadan pun kita tidak bersungguh lah. Akibatnya bila tidak bersungguh, kadang-kadang di akhir-akhir Ramadan kita semakin lemah beribadat. Maka kita mohon pada Allah agar Allah memberi kita kepahaman tentang Ramadan ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala as-salawatu khams wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhana ila ramadhan mukaffarati lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Maka sembahyang yang 5 waktu, kita sembahyang subuh sampai zuhur, maka subuh hingga zuhur dihapuskan dosa, zuhur sampai asar dihapuskan dosa. Setiap kali sembahyang antara satu sembahyang pada satu sembahyang itu ada penghapusan dosa. Wal jumu'ati ila jumu'ah, wal jumu'atu ila jumu'ati, dan Jumaat kepada Jumaat, Jumaat ni sampai Jumaat depan, antara Jumaat ni hingga Jumaat depan dihapuskan dosa. Wa Ramadan ila Ramadan, yang dikatakan tadi Ramadan ni hingga Ramadan ini yang melibatkan ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Dosa kamu yang terdahulu dan yang akan datang. Habis Allah Ta'ala ampunkan. Maka Ramadan ila Ramadan mukaffarati, akan menjadi pelebur, penghancur lima bainahunna, antara keduanya, antara kedua Jumaat hingga Jumaat, Ramadan hingga Ramadan, antara satu waktu pada satu waktu, mukaffarati. Mana mukaffarat? Mukaffarati zunub, pelebur bagi dosa-dosa itu. Dengan syarat iza, apabila ujatuni batiz kabair, apabila dia menjauhkan daripada dosa-dosa besar. Jauhkan daripada dosa-dosa besar. Maka seperti apa? Seperti mendahaka ibu bapa, itu dosa besar. Antaranya duduk dalam riba, tidak bertaubat, itu dosa besar, nanti tidak mendapat fadilat Ramadan. Maka dengan itu pastikan kita telah bertaubat, kita meninggalkan, ataupun bulan Ramadan lah kita bertaubat. Bulan Ramadan mungkin ada dosa-dosa lagi yang kita kekal lagi, tapi bulan Ramadan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man sama ramadhana wa arafa hududahu wa tahfaza mimma yanbaghi lahu an yatahaffaza kafara ma qablahu. Rawahu Ibnu Hibban fi Sahihai wal Baihaqi. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berpuasa Ramadan dan dia mengetahui batasan Ramadan tadi, dia mengetahui dan dia menjaga pada perkara yang patut ia jaga. Kita kena jaga apa? Kita kena jaga daripada makan minum. Jangan makan, jangan minum. Kita kena jaga apa? Kita kena jaga daripada perkara yang membatalkan puasa. Kita kena jaga anggota kita, mata, tangan, lidah kita semua, daripada mengatakan ataupun boleh membawa kepada kurangnya pahala. Kita kena jaga apa? Kita kena jaga hati kita ketika mana kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Jadi apabila dia menjaga perkara yang patut dia jaga, dan dia mengetahui batasan-batasan ketika mana dia berpuasa, kafara ma qablah, maka diampunkan barang yang terdahulu daripada dosa dia. Demikianlah kemuliaan Ramadan. Allah menunjuk jalan dan Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Maka dengan sebab itulah orang-orang tarim di Yaman, mereka menyambut Ramadan, membuat persiapan bulan Ramadan, membuat persiapan hari raya di bulan Syaban. Segala pakaian itu beli apa-apa di bulan Syaban, bukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu sudah habis dah perniagaan mereka. Hatta peniaga-peniaga mereka pun dah sibuk dah dengan ibadat. Maka kesibukan mereka untuk menyiapkan Ramadan, menyiapkan untuk menyambut hari raya adalah di bulan Syaban.
Sebab tu kita minta pelajar-pelajar cuti bulan Syaban, bukan untuk main Facebook di rumah, bukan untuk main WhatsApp, tidak. Siapkan untuk menyambut Ramadan. Bila sampai Ramadan sudah tidak fikir baju raya sini tak boleh lagi, ini tak boleh. Kerana bulan Ramadan bulan kita beribadah kepada Allah. Bulan kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebab dia punya, Allah Ta'ala berikan kelebihan yang begitu banyak sekali. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam bersabda, idza kana awwalul lailati min syahr Ramadan, apabila saja awal malam bulan Ramadan, malam semalam, futihat abu-abu jinan, dibuka pintu-pintu syurga. Walam yughlaq minha babu wahid, tidak ditutup satu pun daripada pintu syurga. Syahrul kullu, sepanjang sebulan itu tak tutup, semua dibuka. Orang-orang yang ahli mukasyafah nampak lihat masuk ke dibuka. Orang yang diberi oleh Allah lihat, nampak melihat. Wa ghulqati abwabuna wa lam yuftah minha babu syahrul kullu, maka ditutup pintu-pintu neraka dan tidak dibuka satu pintu pun sepanjang bulan Ramadan. Wa ghalat mutatul jinni, maka dibelenggu itu akan kumpulan jin-jin tadi. Jin-jin semua dibelenggu, dirantai. Wa nadi munadin, lalulah wa nada munadin, lalu diseru dengan satu seruan. Seruan daripada mana? Minas sama', daripada langit. Kulla lailatin, setiap malam. Ila infijari subhi, sehinggalah terbit fajar. Setiap malam kita tidak mendengarnya, tapi kita yakin ini kata Rasulullah. Setiap malam ada suara yang memanggil kita. Apakah yang dia panggil tadi? Ya baril khair, wahai orang yang mencari kebaikan. Yammim wa abshir, maknanya siap-siaplah kamu, bersedia, siap-siaplah kamu, ambillah, rebutlah peluang ini. Wa abshir, dan terimalah berita gembira ini. Wa ya bariya syarr, wahai orang yang mencari kejahatan, orang yang melakukan kejahat, aksir ini, cukuplah kamu. Wa absir, renungkanlah, jadilah, renungkanlah di bulan Ramadan ini. Hal min mustaghfir yughfarlahu, apa seruannya? Yang pertama, siapakah yang minta ampun, diampunkan dosa oleh Allah. Maka siapa yang minta ampun di bulan Ramadan ini, setiap malam minta ampun, istighfar, Allah Ta'ala ampunkan. Hal min ta'ibin yutabu alaihi, siapa yang nak bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah. Taubatlah kamu di bulan Ramadan ini. Taubatlah kita di bulan Ramadan ini. Dulu kita tak jaga mata, ya Allah, aku tak jaga mata, ya Allah, ampunlah dosa aku. Aku tidak jaga tangan, ya Allah, aku mencuri, ya Allah, ampunlah dosa aku. Ni bulan Ramadan, minta taubat kepada Allah. Yutabu alaihi, Allah Ta'ala terima. Hal min da'in yustajabu lahu, ada apa-apa yang nak minta doa dengan Allah, Allah mustajabkan belaka. Maka tiga suara seruan. Siapa minta ampun, diterima doa, diberi keampunan. Siapa bertaubat, diterima taubat. Siapa berdoa, dimustajabkan akan doa tadi. Hal min sa'ilin yu'ta su'lahu, siapa yang meminta, Allah Ta'ala bagi padanya. Walillah azza wa jalla inda kulli fitrin min syahr Ramadan kulla lailatin utaqa'u minan nas sittuna alfan. Dengar baik-baik ini. Ini berita gembira. Terimalah berita gembira ini. Apa dia? Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kali orang berbuka, dia berbuka di siang hari, di malam hari, waktu maghrib dia berbuka. Satu kali bulan Ramadan, setiap kali bulan Ramadan, bila sampai waktu berbuka puasa, setiap malam dilepaskan orang daripada azab api neraka seramai 60,000 orang. Moga-moga kita termasuk di kalangan itu. 60,000 orang tu kata ulama, apa dia? 60,000 orang yang layak masuk neraka. Bukan 60,000 orang yang tertulis namanya di syurga. Bukan 60,000 orang yang sudah masuk syurga itu. Ini 60,000 orang ni yang layak masuk neraka. Dia ini ahli neraka. Tapi bila sampai bulan Ramadan, dia jaga puasa dia tu. Dia berbuka masa petang ni, petang dia berbuka, malam tu Allah Ta'ala tulis lalu nama dia. Ini orang yang terlepas daripada azab api neraka. 60,000 orang satu malam.
Satu malam. Wa idza kana yaumul fitri, dan apabila sampai hari raya. Sampai hari raya, a'taqallahu misla ma a'taqa fi jami'i syahri salasina marah sitina alfan. Maka apabila berlaku saja hari raya, maka hari yang terakhir kita berpuasa, andai kata saja puasa itu sampai 29 Ramadan contohnya, ataupun puasa itu 30 Ramadan, 30 Ramadan, petang ni 30 Ramadan, katakanlah ni petang, katakanlah, maka kita pun tunggu berbuka puasa. Maka bila saja masuk waktu maghrib, maknanya kita pun buka puasa, itulah buka puasa kita yang terakhir. Maka apabila sampai hari Ramadan yang terakhir, Allah Ta'ala membebaskan sebanyak 60,000 kali 30. Setiap malam 60,000, 60,000, 60,000, 60,000. Maka dibebaskan ia daripada azab api neraka. Itu adalah orang yang layak masuk neraka. Orang yang layak masuk neraka, khas untuk orang yang layak dah. Kalau tidak sabit dia ni, kalau tidak jumpa Ramadan ni, dia mungkin ahli neraka dah. Tapi bulan Ramadan dia dapat bulan Ramadan, tiba-tiba dia beribadat bersungguh-sungguh, maka dia dilepaskan daripada azab api neraka Allah. Sebab itu kita kalau boleh tak nak sibuk-sibuk dah dengan perkara lain. Belajar-belajar jangan duk sibuk-sibuk lah. Siapa yang tak sempat beli baju raya, pakai baju baru sudah. Baju lama yang paling baru. Kerana apa? Kerana jangan sibuk dah boleh belajar raya. Orang dah suruh dah cuti baru ni, suruh beli baju raya. Tujuan dia apa? Tujuan supaya bulan Ramadan sudah tidak sibuk. Untuk kita nak beribadah pada Allah Ta'ala. Fi riwayati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atakum syahrul Ramadan, datang pada kamu bulan Ramadan, ahlan wa sahlan syahrul Ramadan, selamat datang bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkati oleh Allah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamu, maka Allah Ta'ala memfardukan atas kamu berpuasa. Tuftahu bihi abwabus sama, maka bulan Ramadan terbuka pintu-pintu langit. Wa taghliqu bihi abwabu jahannam, tertutup pintu-pintu jahannam. Wa taghlu bihi maradatus syayatin, dan dibelenggu padanya kumpulan syaitan-syaitan. Walillah fihi lailatun, dan bagi Allah Ta'ala ada satu malam khairu min alfi syahrin, lebih baik pada 1000 bulan. Man harama khairuha faqad harama, siapa yang tertegah maka dia memang tak dapat pula Lailatul Qadar kalau dia tertegah. Sebab itu kita kena faham, kita jangan kita terlalu mencari Lailatul Qadar, sampai utamakan Lailatul Qadar, kita tak utamakan yang lain. Maka jadilah orang berjaga malam-malam ganjil saja. Malam 21 jaga, malam 22 tidur, malam 23 jaga, 24 tidur. Itu bukan caranya. Maka dengan sebab itu, kita setiap malam saja kita melakukan sembahyang, buat beribadat setiap malam, setiap hari, setiap malam, satu Ramadan sampai akhir Ramadan. Masalah Allah memberi tidak memberi, kita serah pada Allah. Yang paling penting kita buat setiap malam. Kerana apa? Kerana biarlah kita menjadi hamba Allah, kita bukan hamba kepada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu pemberian, bukan matlamat. Matlamat Allah. Allah memberi kita Lailatul Qadar, itu anugerah Allah, alhamdulillah. Maka di bulan Ramadan Allah Ta'ala menutup pintu-pintu neraka Jahannam, yakni kita mohon pada Allah agar tidak ada di kalangan kita nama-namanya ada di pintu neraka Jahannam. Namun kita mohon pada Allah, semua yang ada, semua yang mendengar, nama-nama mereka itu ada di pintu-pintu syurga Allah. Bagaimana ya Allah, kami buat dosa banyak, kami mohon padamu ya Allah, seandainya kami buat dosa terlalu banyak, masukkan kami dalam golongan setiap malam 60,000 orang dilepaskan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rima amfin ni bahasa mudahnya rugi sama sekali. Rajulun zukirtu indahu falam yusalli alayya, seorang lelaki yang disebut namaku di sisinya, dia tidak berselawat pada aku.
Ingat para pelajar, para jamaah, apabila dengar saja tentang Rasulullah, dengar saja tentang selawat, jangan diam, jangan jadi orang yang kedekut, kata Rasulullah. Maka ucap maknanya kita sambut selawat tadi. Wa lima anfin rajulun dakhala Ramadan summa salakha qabla an yuqardahu. Rugi sama sekali seorang lelaki masuk bulan Ramadan, kemudian dia mengasingkan ataupun dia meninggalkan dia. Dia menjauhkan diri sebelum dia diampunkan dosa oleh Allah. Apa maksudnya? Masuk bulan Ramadan tidak mahu beribadah pada Allah. Tidak mahu beribadah. Bahkan dia disibukkan dengan benda lain. Disibukkan dengan sesuatu yang ada di tangan. Disibukkan sesuatu dengan permainan. Disibukkan sesuatu dengan hiburan. Kita bukan tak boleh berhibur, boleh. Hiburan kita hiburan yang mengikut sunnah Nabi. Maknanya kita buat sesuatu, kalau boleh pastikan agar perkara itu perkara yang disukai, diredai oleh Allah Ta'ala. Dan Qarima bin Huki sama sekali rajulun, seorang lelaki, ada raka abawai, dia ada kedua ibu bapanya, indal kibri, ketika mana ibu bapanya dalam keadaan tua dah. Falam yadkhulahu jannah, tetapi kedua ibu bapa dia yang dia ada tadi tidak menyebabkan dia masuk dalam syurga. Sudah ada ibu bapa, tapi tidak menyebabkan dia masuk dalam syurga. Kata ulama, yakni anak itu tidak mengambil peluang berbakti, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Sebab itu ibu dan ayah ini yang utama. Ridha Allah ada ridha walidai. Ridha Allah di atas ridha keduanya. Dan kiranya hadis yang terakhir ni daripada Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhduru mimbar. Nabi kata, hadir, dekatkan sikit dengan mimbar ni. Fahadawna, kami pun dekat, kami pun datang. Falamma irtaqa darajah, maka ketika mana Nabi pun naik satu tangga, darajah di sini tangga, naik satu anak tangga. Qala, Nabi kata amin. Falamma irtaqa darajah saniyah, Nabi pun naik pada tangga yang kedua, iaitu tangga dua anak tangga. Qala amin, Nabi kata amin. Falamma irtaqa darajah salisah, Nabi pun naik pula tangga yang ketiga, yakni anak tangga yang ketiga. Qala amin, Nabi pun kata amin. Falamma nazala, Nabi pun turun. Tak kala Nabi turun, qulna, kami berkata, ya Rasulullah, laqad samitna minkal yawm syai'an ma kunna nasma'u. Ya Rasulullah, kami telah mendengar hari ini daripada kamu yang kami tak pernah dengar pun sebelum pada ni. Kami tak pernah dengar sebelum pada ni perbuatan kamu, dan kami tak pernah melihat kamu buat macam ni sebelum pada ni. Naik satu anak tangga, amin. Naik satu anak tangga, amin. Naik satu anak tangga, amin. Qala inna Jibril alaihissalam aradali. Jibril alaihissalam tadi datang kepada aku, kata Rasulullah. Nabi yang nampak Jibril, sahabat tak nampak. Jibril datang kepada aku. Faqala ba'uda man adraka Ramadan, jauh sama sekali. Apa makna jauh sama sekali? Rugi orang yang dapat Ramadan, dia berada di bulan Ramadan, falam yughfalahu, tetapi dia tidak mendapat keampunan Allah. Rugi. Minta doa lah agar kamu doa pada Allah agar kamu ini tidak termasuk di kalangan orang yang tidak mendapat keampunan Allah. Nabi kata amin. Falamma raqaitu saniyah, ketika mana aku naik tangga yang kedua, ba'uda man zakauta zukirta indahu falam yusalli alaika, kata malaikat Jibril, kata rugi sungguh, jauh sama sekali rugi apabila nama kamu disebut dia tidak berselawat atas kamu. Aku kata amin. Doalah kepada Allah agar tidak termasuk dari kalangan orang yang mendapat kerugian ini. Nabi pun kata amin. Nabi naik tangga yang ketiga, Nabi kata rugi sekali, amin. Nabi kata rugi sama sekali, kata malaikat Jibril, siapa yang ada kedua ibu bapanya, ataupun salah seorang, sama ada ibunya ataupun ada ayahnya, tetapi ibunya ataupun ayahnya yang dia ada, dia tak ambil peluang yang menyebabkan dia masuk dalam syurga.
Ataupun ada lagi kedua-duanya. Tetapi ia tidak menyebabkan dia masuk syurga. Mintalah doa supaya kamu ini tidak terselamat daripada perkara ini. Nabi kata amin. Maka demikianlah antara hadis ini nak bagi tahu amat rugi sekali orang yang duduk di bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapat apa-apa fadilat di bulan Ramadan. Kita mohon pada Allah agar Allah Ta'ala kurniakan puasa kita, puasa yang diterima oleh Allah. Allah Ta'ala jadikan setiap saat, setiap masa kita tertulis di kalangan hamba Allah yang soleh, yang melakukan ketaatan. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala terima ibadat kita. Walaupun ibadat kita ada kekurangan, ataupun ada banyak cacat celanya, kita mohon juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Ta'ala memberi kita Lailatul Qadar. Dan kita yang banyak dosa ini, kita bertawassul dengan para awliya Allah yang barakah, yang ada kebaikan. Moga-moga dengan barakah guru mulia kita Allamah Habib Umar, menumpang barakah beliau, Allah Ta'ala memandang kita semua, menyebabkan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita mohon pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala jadikan kita keluar kita daripada bulan Ramadan, kita termasuk di kalangan orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi insyaAllah kita sekadar ini saja. Malam besok kita akan sambung lagi kitab yang betul banyak-banyak manfaat ini. Dan insyaAllah berazam malam besok kita semayang tarawih lagi berjamaah insyaAllah. Dan kita berazam malam ini untuk kita bangun qiyamul lail. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.